Hajah Jun. Hajah Jun mana satu? Tak datang. Sebab dia pakai mask tak nampak. Hajah Jun, isteri Haji Anwar ada? Tak ada. Biasa di sini. Dia pakai mask ni tak nampak wajah lah. Biasa dia ada hari ni. Kak Jun, Hajah Jun. Hajah Jun, isteri Haji Anwar. Biasa kat depan kan. Sebab saya ada buku nak dengan dia. Testing. Okey, insya-Allah kita mulakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Yang bermaksud ونكتب ما قدموا وآثارهم, dan kami tulis
apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan satu persatu, dan kami akan kumpulkan di kitab induk Lauh Mahfuz wa fi imamin mubin. Sadaqallahu azim. Surah Yasin ayat 12. Yang berbahagia dan hormati dan kuasa pengurusan Kuliah Duha Masjid An-Nur USJ 4 Subang Jaya, dan yang dihormati dikasihi seluruh kehadiran para jamaah duha di pagi yang penuh barakah ini. Alhamdulillah, kepada Allah kita mengucapkan segala puji-pujian, kepada Nabi SAW kita angkat selawat salam atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mempermudahkan urusan perjalanan kehidupan kita seharian dalam bimbingan hidayahnya. Ilmu semakin bertambah, hidup semakin baik dan mulia, akhlak semakin sempurna, ibadat kita semakin mantap dan teguh, akidah kita semakin murni, iman semakin kental, dan kita mencapai redha Allah Azza wa Jalla di penghujung usia insya-Allah, ataupun di padang mahsyar nanti dengan izin Allah Azza wa Jalla. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita akan sambung perbincangan berkitab kita, iaitu daripada kitab Al-Adhkar Al-Imam Nawawi ini. Dan tajuk kita pada pagi ini saya nak lompat kepada muka surat yang ke-67, iaitu muka 67 nombor 5. Saya tinggalkan saja yang nombor 81, saya tinggalkan. Saya tidak nak bincang doa terakhir daripada kitab tersebut, kerana hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama hadis. Kita masuk kepada tajuk yang seterusnya, itulah zikir ketika masuk dan keluar masjid. Muka surat 67 dalam kitab ini, iaitu nombor 5, zikir ketika masuk dan keluar masjid. Disunahkan untuk mengucapkan a'udzu billahil azim wa biwajhihil karimi wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatika. Hadis sahih daripada Al-Imam Bukhari dan Muslim. Bicara kita pada pagi ini, puan-puan, kita akan bercakap tentang satu lokasi penting dalam kehidupan beragama kita, iaitulah kehadiran dan kedatangan kita, kemasukan kita ke rumah Allah Azza wa Jalla. Dan sebelum saya detailkan tentang doa yang dibacakan ini, izinkan saya untuk bercakap dalam sekitar beberapa minit tentang bagaimana kedudukan masjid dalam pandangan agama, supaya kita nampak dalam kehidupan beragama kita ini tak ada satu lokasi yang lebih penting, yang lebih utama, yang lebih keberkatannya, mulia keadaannya, mereka lokasi yang bernama masjid ataupun rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Itu yang penting. Kerana Nabi SAW, saya ingat ini perkara penting untuk sentuh, walaupun mungkin kita ketahui, tapi kerana kita dalam pengajian, bila pengajian kita kena sentuh hal-hal yang boleh memberikan kita inspirasi,
motivasi, kekuatan iman dan segalanya, supaya kita nampak bagaimana perkaitan kita dengan rumah Allah ini tak kira siapa, sama ada kita seorang wanita, seorang laki-laki khasnya, seorang suami khasnya, hatta wanita isteri sekalipun. Sebenarnya masjid adalah merupakan jantung hati kita, dan masjid merupakan lokasi penting dalam kehidupan beragama kita. Yang pertama, Nabi bersabda, dan tolong ingat tentang hadis ini supaya ada kekuatan motivasi kepada kita di mana kita berada. Yang kita cari adalah masjid, surau ataupun rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Nabi bersabda, apa kata Nabi SAW? Ahabbul bilad indallahi masajiduha wa abghadul bilad indallahi aswaquha. Maknanya, sekasih-kasih tempat di atas bumi Allah ini di mana ada lokasi masjid. Ahabbul bilad indallahi masajiduha. Allah paling kasih, Allah paling suka di mana adanya masjid. Allah paling suka sangat. Wa abghadul bilad indallahi aswaquha. Tempat Allah paling benci, Allah paling tak suka ialah pasar-pasarnya. Pasar-pasarnya, gedung-gedung perniagaannya. Hadis ini tuan-tuan satu gambaran kita kena bicara. Jangan pula ambil sikap negatif. Oh, kalau begitu tutup kedai kita, tak boleh berniaga lah kot kita. Sedangkan kita ada booth, kita buka gerai, kita ada satu lot, shop lot mungkin di sekian tempat, tak tahulah. Kita ni ada usahawan, ya. Jangan fikir salah macam tu. Tapi dalam kerangka Nabi sebut kepada kita bahawa ada suatu perbandingan ketara di antara rumah Allah dengan pasar raya ataupun pasar-pasar. Kenapa? Sebab bila sebut tentang rumah Allah Azza wa Jalla, ia melambangkan satu lokasi ibadat, tempat bersujud, tempat berzikir, tempat cari ilmu, tempat cari iman, menambah keimanan, memahami cabang agama. Itulah lokasi masjid. Orang tak buat masjid untuk tempat senegurau. Orang tak masjid untuk tempat santai-santai petang-petang sebelum teh tarik. Tak ada. Tetapi kalau sebut tentang pasar-pasar, aswaq, gambaran kepala kita confirm kita akan ke tempat orang bersantai, bertawaf. Tahu macam Kaabah juga lah kan, naik turun, beli kilo gula sekilo je. Tempat orang berseronok, tempat hiruk-piruk, tempat orang macam-macam gelagat, pakaian tak lengkap, pakaian lengkap, pakaian separuh, sendat, pusat nampak. Itu adalah pasar-pasarnya. Tempat orang bercampur gaul, tak kira laki perempuan, bukan Islam tak Islam. Itu pasar. Orang tak kata pasar tempat orang cari ilmu. Nak ke mana? Nak ke Ion. Siapa? Nak mengaji fiqah. Orang tak kata macam tu. Nak mengaji fiqah, kena mengaji di Masjid An-Nur, Sebajuk jam 4. Bila sebut Ion, contohnya, saya tak cakap, tak apalah kita live ni, live FB, kalau TV tak boleh sebut macam tu. Haram sebut, ya. Sebab tak boleh nak sebut kat TV, tapi tak apalah. Orang tak akan kata Ion itu tempat untuk mengaji ilmu. Sebab Ion pasti untuk mencari barang-barang keperluan. Mungkin makanan, mungkin pakaian, kelengkapan rumah tangga dan seumpamanya. Mungkin untuk santai-santai. Bukan beli barang pun, tapi untuk santai. Pergi pukul 10, balik dekat maghrib contohnya. Santai. Ada, bukan tak ada. Kita berapa lah orang lain ni, orang yang tak mengaji lah. Kita pergi tapi ada tujuan, beli barang contohnya. Jadi dalam hukum beragama kita, bila Nabi sebut sekasih-kasih tempat namanya masjid,
dan sebenci tempat namanya pasar raya ataupun pasar-pasar. Jadi kepada kita, apa yang kita boleh faham di sebalik hadis ini? Menunjukkan bahawa kemuliaan rumah Allah ini ada dalam kehidupan beragama kita. Maka pastilah kita kena ikat dengan rumah Allah Azza wa Jalla walau di mana kita berada. Saya sering bagi komen yang sejak lama sampai hari ini pun bagi komen macam itulah. Kita kadang-kadang bila kita nak bina rumah kediaman, kita nak beli satu lokasi baru rumah kediaman, kita berpindah ke kawasan baru. Kalau boleh dalam minda pemikiran kita nak masuk pasar baru ke pasar sekian-sekian mana lokasi, cuba tengok dalam peta pemetaan kawasan kediaman itu, mana lokasi surau akan dibangunkan, mana lokasi masjid yang akan dibina kemudiannya. Walaupun tak bina sekarang, satu masa ini tapak masjid, ini tapak surau. Kawasan rumah ni sekitar 300 buah ini dengan banglo terasnya, lokasi surau kat sini, mesti kat sini. Cuba tanya pemaju, sebesar kawasan ni, mana agak lokasi masjid akan dibangun nanti, mana agak lokasi surau. Saya nak, kalau boleh lah, dengan rezeki saya ada, saya nak kat dekat surau. Sekarang tanya, biar orang kita bukan tanya tu, tanya agak-agak kawasan yang luas 60 ekar ni dengan pembangunan sekian-sekian, agaknya mana location untuk apa ni, kedai-kedai ataupun shopping lot, agak-agak bank banyak mana kat situ. Boleh jadi orang fikir macam tu. Ini semua menandakan begitu jauhnya kita dengan pemikiran yang dibawa Nabi. Nabi SAW bila masuk ke Madinah daripada Mekah, Yathrib, apa di antara tindakan pertama Nabi? Semua kita maklum, sejarahnya macam tu. Buka kitab sirah, kitab sejarah, bila Nabi masuk ke Madinah, Nabi tak fikir bermalam di mana, rehat di mana, mana rumah Nabi disediakan untuk berehat panjang. Ni 8 hari berjalan ni, merentasi padang pasir, gunung gandang, 8 hari, 7 hari sehingga 8 hari merentasi padang pasir, kepenatan, keletihan, diburu dari belakang. Patut Nabi fikir pertama sebenarnya, mana rumah kediaman aku sekejap, nak berehatlah 2-3 malam, mana rumah untuk aku berehat 2-3 malam. Tak ada. Sesaat sampai Nabi kata, biarkan untuk ini berhenti di mana akan berhenti, itulah lokasi aku akan bina rumah Allah Azza wa Jalla. Ini tuan-tuan nampak, jangan pandang cerita ini simple, tidak. Ini satu gambaran motivasi daripada Nabi untuk kita ambil sebagai peringatan. Ke mana lokasi kita pergi? Yang pertama, cari rumah Allah. Hatta kita perjalanan nak balik kampung sekalipun, daripada Subanjaya non menghala ke Al-Ustaz, daripada Subanjaya menghala non ke Kota Baru Kelantan. Lokasi yang kita kena fikir sangat-sangat dalam kita berjalan itu ialah perancangannya nak zuhur kat mana tengah hari ni, taqdim dengan asar. Kalau aku dah berjalan pukul 12 tengah hari, agak-agak nak berhenti solat jamak takhir di mana. Jadi lokasi kita fikir ialah lokasi ibadat, walaupun bukanlah masjid, surau, RNR sekalipun, jiwa kita melekat. Puan-puan, ini bukan nak merepek, jangan pula ustaz begini merepek ke ni. Bukan, ini satu peringatan. Sebab saya nak kaitkan, belum kita bincang zikir-zikir tadi, biar hati kita melekat dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi sebut dalam hadis yang lain, itu cerita Nabi masuk ke Madinah. Masuk Nabi bina masjid. Masjid apa? Masjid Al-Falah. Ya, Sembilan, bukan ya. Masjid Quba. Masjid Quba. Walaupun masjid itu sekadar berpasirkan pasir yang panas, berlantai pasir yang panas, walaupun sekadar bertiangkan tiang-tiang tiang pokok taman kering, walaupun beratapkan pelepah tamar yang disusun, tapi Allah beri keberkatan. Hingga keberkatan Masjid Quba ni, saya sebut satu sikit, menjadi satu berkat yang sampai kiamat. Bila kita datang ke Quba, kita tunaikan 2 rakaat kan, apa pahalanya? Seolah dapat satu pahala umrah. Man tatahhara fi baitihi thumma shalla raka'ataini, kata Nabi, siapa yang datang ke Madinah, tuju ke Masjid Quba,
Dan sebelum di Salat Quba dia dah bersih wuduk, sampai di Quba dia sembahyang sunat 2 rakaat. Mungkin duha seumpamanya, dapat satu pahala umrah. Saya bukan saya nak bicara, tak nak bicara isu masjid tu, tapi nak cerita keterikatan jiwa dengan masjid sampai tahap tu menjadi sesuatu besar kepada kita. Dan ikatan dengan masjid, tuan-tuan, ikatan yang tak boleh kita bebas lepas sama sekali. Sebab apa? Bila Allah Nabi sebut tempat yang paling mulia di bumi Allah, Masjid Rasulullah, maknanya ini adalah kediaman kita. Sebenarnya kediaman kita sebenarnya itulah dia. Walaupun kita ada kediaman yang berharga 500,000, 2 juta, kediaman yang mewah dengan kelengkapan yang cukup hebat, semua daripada luar negara, contoh daripada kapet sampai ke tiang, sampai kepada semua sekali. Walaupun begitu, tapi hakikatnya rumah Allah adalah kediaman kita. Ustaz, habis rumah saya kena jual. Jangan jual. Tapi Nabi sebut kaitan dengan jiwa dengan masjid kena melekat. Ada hadis yang sebut, Nabi kata apa? Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata, kunu fid dunya adiyafan waj'alu masajidakum buyutan. Hadis ini datang daripada riwayat, siapa ni saya lupa nak sebut riwayat, tapi kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kunu fid dunya adhiyafa, fid dunya adhiyafan, maksudnya jadilah kamu di atas bumi Allah ini, kunu fid dunya adhiyafan, jadilah kamu di atas bumi Allah ini sebagai tetamu Allah. Dan nak cari sikit supaya lain tak apa nak kuatkan ni. Tak apalah, kita tengok hadis ni, nasnya ada. Nabi kata apa? Kunu fid dunya adhiyafan, jadilah kamu tetamu Allah di atas bumi. Tetamu di atas bumi ini, waj'alu masajidakum buyutan, jadikan masjid kamu sebagai kediaman kamu. Baitun ni rumah, buyutan rumah-rumah. Maka Nabi sebut waj'alu masajidakum buyutan, jadikan masjid itu sebagai rumah kediaman kamu. Bukan bermakna kena pindah randah ke masjid belaka. Susahlah satu Subanjaya ni nak pindah Masjid Al-Falah semua, An-Nur. Payahlah, tu imam pun dah banyak perabot dia. Datang kita buat perabot kita, susah. Bukan bermaksud pindah randah, tapi jiwa kita melekat. Kalau kita ada rumah kita, seronok dalam rumah kita, seronok, sayang, bahagia rumah kita, kita bersihkannya malam siang, kita biarkan ia dalam keadaan dalam kekotoran, perabot kita susun rapi, kemudian kita mungkin dalam keadaan bersihkan seminggu sekali, sebulan sekali daripada habuk-habuk. Satu masa catkan baru, tahun lepas cat kuning, tahun ni cat biru, tahun depan hitam, contohnya. Contoh, kat langsir pergi tukar yang baru, mungkin kita ubah sikit warna. Sayang tak? Sayang. Kalau begitu sayang pada rumah kita, kata Nabi, waj'alu masajidakum buyutan, jadikan masjid umpama rumah. Kau makna apa? Sayang, cinta, rindu kepada masjid. Seolah kita rasa masjid semacam rumah kita. Dari sudut perasaannya, seronok, cinta, sayang, kasih. Ini hadis Nabi sebut. Jadi dalam hukumnya, tuan-tuan, hukumnya masjid kita rasa macam itulah. Kerinduan itu ada. Nak mari, nak datang berjemaah, nak datang dengan ceramah, datang berkitab, datang buat ibadat, datang untuk beriktikaf. Ini adalah akhlak dalam kehidupan beragama kita. Tuan-tuan, Nabi sebut masjid jadikan umpama rumah kediaman kamu. Makna perasaan itu, cinta, sayang, kasih. Baik. Seterusnya, dalam isu masjid juga, bagaimana dalam agama Islam kita ini, agama kita yang indah, cantik dan mulia, tuan-tuan, puan-puan.
Nabi SAW mengajar kita untuk sentiasa jadikan masjid lokasi ibadat. Masjid lokasi ilmu dan iman, masjid lokasi persatuan dan perpaduan, masjid lokasi taqwa dan kebaikan, masjid lokasi apa sajalah. Masjid ini fungsinya one stop center lah kepada kita. Lokasi ilmu di masjid, lokasi iman masjid, lokasi ibadat, lokasi perpaduan masyarakat pun masjid. Ia boleh menghimpunkan hati-hati satu masyarakat sekampung di masjid. Orang boleh berkumpul di pasar malam, di pasar tani, di kedai makan walaupun 5 jam. Tak sama dengan berkumpul di masjid walaupun 2 jam, 3 jam. So ini lokasi ibadat. Hati yang jauh didekatkan di masjid, hati yang berkeladak dihimpun dalam masjid, maka hati kembali bersih bercahaya. Hati yang sakit di luar sana ke masjid, insya-Allah hati pulih semula, iman bertambah. Betul tak? Ini kekuatan kita. Bukan setakat hati jiwa tadi, tapi hubungan kemasyarakatan, menghimpunkan puan-puan daripada pelbagai lokasi yang datang, dan lokasi kita datang berhimpun di sini, tempat yang begitu berkat. Jadi saya nak terjemah dalam bahasa mudahnya sebelum saya pergi kepada isu hadis zikir kita tadi lah. Masjid adalah segala-galanya, dan segala-galanya adalah masjid. Jadi tuan-tuan, nilai harga masjid dalam agama kita amat besar sekali. Saya tak nak bincang detail lagi lah. Kalau bincang detail 2 jam tak habis masjid ni. Cerita masjid ni cerita panjang. Quran pun ada ayatnya, hadis pun banyak. Saya tak bincang banyak. Saya ambil beberapa conclusion mudah untuk menyatu pada puan-puan semua. Masjid adalah jantung hati kita semua. Lokasi paling selamat, masjid. Lokasi paling berkat, masjid. Lokasi paling mulia, surau dan masjid. Lokasi yang paling cantik, yang paling hebat dalam hidup agama kita, masjid surau. Sehingga Nabi, ini hadis terakhir sebelum saya pergi kepada isu kita ini, sehingga Nabi letakkan satu peringatan kepada kita sebagai umat baginda. Kata Nabi tentang masjid, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kamu bersungguh nak melancong, berziarah, nak berjalan-jalan, melainkan tujulah 3 masjid. La tashuddur rihal illa ila thalathati masjid. Kau jangan bersungguh-sungguh, mana duit ada, rezeki ada, wang ada, harta ada, masa ada. Jangan bersungguh-sungguh melainkan pergi 3 tempat, 3 lokasi. Apa dia? Pertama, masjid hadza, masjid aku ini. Masjid apa? Nabawi, Madinah lah. Yang kedua, wal Masjidil Haram, Masjid Al-Haram di Mekah. Yang ketiga, wal Masjid Al-Aqsa, Masjid Aqsa di Palestin. Hadis sahih ni. Nabi ikat kita nak berjalan, nak ziarah, pergi ke 3 lokasi ni. Apa dia? Masjid. Maknanya nak melancong ke, nak melencong ke, nak berziarah ke, lokasi Nabi ikat dengan masjid. Masjid tu mana? Madinah, keseluruhan masjid lah, Nabawi, Masjid Haram, Masjid Aqsa. Ini hadis Nabi menunjukkan kepada kita bahawa masjid adalah merupakan jantung hati kita. Maka berbahagialah puan-puan semua bila puan-puan dapat mengikat diri puan-puan dengan rumah Allah yang penuh barakah ini. Dan lebih berbahagia lagi bila kita ada keluarga yang cinta ke masjid. Suami kita tak dan azan masuk 7.16 maghrib, jam 7 dah ready dengan baju pakaian solat nak ke masjid berjemaah. Lebih runtung dari rezeki Allah Azza wa Jalla bila masuk jam Isyak 8.26 sekarang ini, suami kita dah ada di lokasi rumah Allah yang penuh berkat. Beruntung kita satu keluarga, baik isteri, baik suami, anak-anak, bila dah masuk subuh 5.58 dia dah berada di rumah Allah Azza wa Jalla untuk naikkan ibadat subuh jemaah. Beruntung besar bila dalam keluarga kita, bila nak masuk azan subuh, azan zuhur jam 1.13 tengah hari, tiba-tiba jam 1 dah ready bergerak ke masjid beribadat. Beruntung besar bila dalam suasana rumah kediaman kita dekat asar 4.20 petang, akhirnya jam 4 kita dah mula bergerak dengan solat nak ke masjid. Contoh
Sebab apa? Jiwa anak-anak dalam keluarga, jiwa masjid. Jiwa suami isteri, masjid. Alhamdulillah. Tapi amat malam, ini kata-kata saya tuan-tuan, amat malam, jikalau dalam kediaman kita, baik suami isteri, anak-anak, jam masa entah di mana dia tak tahu, jam maghrib pun dia tak pernah tahu, tapi dia tahu nak keluar untuk cari makan, untuk berjalan santai, untuk berseronok santai di restoran, kedai makan, di tempat-tempat yang namanya tempat berhibur, tapi masjid tak pernah tahu. Ini satu kerugian yang paling besar. Mudah-mudahan Allah campak kepada saya, hati tuan-tuan puan semua, kerinduan kepada rumah Allah akan berkekalan sampai bila? Sampai matilah. Ya. Memang mati itu biasanya ke masjid akhirnya, tapi sebagai jenazah. Itu tak kira. Yang kita kena kira sebelum kita mati, langkah ke masjid malam, siang, pagi, petang, duha tak duhanya, mengajinya malam, itu kita kira. Bila sampai orang kita mati, orang usung tu tak ada apa dah, jenazah ke masjid sekalipun, nilainya sudah tak sama dengan ketika dia hidup. Dia datang ke masjid, dengar azan, tiba di surau, dengar azan, masuk ke masjid, dengar ceramah untuk dapat ilmu. Ini baru ada ni nilai, sebab kita melekat ke masjid pada masa kita masih bernyawa, bernafas. Daripada kalau kita dah mati, tak ada apalah, jenazah sajalah dia datangnya, tapi orangnya tak pernah sampai, maka tak ada makna. Sebab itulah ada orang tanya saya, apa hukum Ustaz? Hukum saja, kalau seorang tu meninggal dunia, mana afdal, sembahyang jenazah masjid atau di rumah? Soalan tu tolong jawab. Siapa boleh jawab insyaAllah? Bila meninggal dunia ni, ayah meninggal ni, saya nak bawa jenazah sembahyang di masjid ke ataupun boleh sembahyang di rumah? Saya kata mahal ini di mana-mana pun boleh, di jalanan pun tak apa, dekat van jenazah pun, buka jenazah sembahyang itu pun sah. Hatta sembahyang di kubur pun sah. Angkat jenazah, letak kubur, sembahyang jenazah, sah tak? Tak ada masalah. Di hospital boleh, di rumah boleh, di jalan boleh, di atas van tu boleh sembahyang jenazah, di masjid boleh. Jadi pada masa itu soal di mana jenazah ni, solatlah yang pentingnya, selesai. Hukum yang kita kena cari ialah masa hidup. Mana tempat sempat solat? Masjid ke rumah? Itu jawapan. Nabi ajar kita supaya sembahyang di masjid. Bagi seorang ayah, seorang suami lelaki, yang perempuan ada perbahasan sikit, orang perempuan ada perbahasan lah. Tapi bagi orang perempuan, kalau ada keselamatan, keamanan, tak ada gangguan secara fizikal, dia ada ruang, datang masjid lah. Tambah pula dia ada suami yang boleh jaga dia, datang bersama suami. Tak ada di sana ikatan yang lain. Masjid juga. Jadi hukumnya bukan tunggu mati tanya nak sembahyang jenazah masjid ke di rumah. Saya jawab macam itulah. Di rumah pun dia, di jalanan pun dia, di kubur pun boleh sembahyang jenazah, tak ada masalah. Tapi soalan kita ialah semasa hidup ini, nak zuhur kat mana ni, nak subuh kat mana ni? Itu soalan yang kita kena tanya. Sebab masjid adalah lokasi yang diajar agama untuk tempat beribadat dan seumpamanya. Baik, boleh. Nampak perempuan serius saja ni, ya. Ustaz yang serius bukan kami tak. Masjid tuan-tuan, saya kena macam tu lah, ya. Saya tak boleh panjang lah, cukup setakat tu. Cerita masjid 2 jam pun tak habis, Baik, tak boleh cap bilangan-bilangan lagi. Jadi selangor berapa bilangan masjid, tak payahlah, tak payah. Baik, yang penting masjid adalah merupakan lokasi yang mesti letak dalam hati kita. Ya Allah, ya Tuhan, kami berikan kami kecintaan pada rumah-rumah-Mu, ya Allah. Disebut rumah Allah, mana rumah yang penuh keberkatan. Dan masjid bukan kita tengok dari sudut angka besarnya ataupun keluasannya. Masjid walaupun kecil, bila tempat ibadat itu rumah Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi kalau begitu ceritanya, maka munasabahnya kenapa kita bincang bagi tentang zikir ketika masuk ke dalam masjid? Ini menunjukkan ada keberkatan daripada rumah Allah ni menanti kita. Dan kita hadir, kita masuk keluar, ada zikir kita kena baca. Arti satu tempat yang penuh keberkatan. Nak minta kerahmatan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan, apa saja di rumah Allah Azza wa Jalla ketika masuk dan keluar. Tapi jangan pula kita ambil sikap
orang kata apa, double standard ataupun sikap yang tak betul. Kalau begitu Nabi ajar kita zikir masuk keluar. Jadi masuk keluar, sembahyang tak? Jangan fikir macam tu. Saya bimbang juga bicara ni. Nabi kata zikir ketika masuk sekian, keluar. Kita pun nak dapat pahala zikir ni, masuk keluar. Sembahyang fardu tak masuk, asal tak ada, tak kena. Jadi jangan bersikap tak betul macam tu lah. Cuma hadis ini nak cerita tentang keberkatan menanti kita. Baik, ceritanya macam ni. Riwayatnya dinyatakan bahawa Nabi SAW di antara ucapan doa Rasulullah ni, kita perhati ni. Sekarang baru nak masuk ni, berapa minit dah? Setelah setengah jam. Lama juga cerita majlis tadi, tapi tak apalah kan, betul tak? Boleh dengar dengan elok, boleh ambil perhatian, sebar-sebarkan tentang cerita masjid kepada keluarga kita dan seumpamanya. Sebab kalau sebut hal masjid, tuan-tuan, kewajipan sang suami anak lelaki dengan masjid tak ada satu kata melainkan kena solat di rumah Allah, masjid dan surau. Kena desak, kena ajak. Sebab solat lelaki solat di masjid, bukan di rumah. Kecuali kalau dia nak memimpin keluarga dalam hal tertentu, nak pimpin anak isteri di rumah, isteri mungkin dalam keuzuran, sakit, tak tersembuh, anak-anak masih kecil, itu lain. Tetapi sifat suami yang muslih, yang muslim, yang mukmin ialah dia tak akan tinggal rumah Allah Azza wa Jalla. Salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajatan. Sembahyang berjemaah lebih afdal daripada sembahyang seorang-seorang 27 kali ganda. Kita bincang sebelum hadis sebelum ni. Baik. Dalam satu hadis Nabi sebut, ini ceritanya, disunahkan untuk mengucapkan, Nabi ucap kalimah ini. Apa dia? A'udzu billahil azim wa biwajhil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahi Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatika. Kita ni tuan-tuan, setelah lama kita duk sembang tentang zikir-zikir ini, daripada bermulanya perbincangan kita semenjak beberapa lama dahulu, semenjak daripada hampir 2 tahun ya, lebih kurang hampir 2 tahun ini, sebenarnya saya perhati tengok banyak sangat zikir dah kita baca sebelum ni. Banyak sangat zikir-zikir yang kita ambil, kita faham, dan kita mungkin hafal atau hafal tu saja. Yang hafal, tak hafal tak apalah, nak macam mana. Tapi kita banyak mengaji zikir-zikir pada Nabi SAW, banyak sangat dah. Sebab tu kalau tuan-puan semak balik ni, buliling kepala ni, yang ni aku tak ingat, yang ni aku baca, yang ni baca tak baca, yang ni aku ingat tak ingat, contohnya. Tapi kesimpulan saya mudah saja, biarlah bila kita baca kembali tentang zikir-zikir yang telah kita baca ni, menjadi nadi kekuatan kepada kita. Usahalah untuk menghafalnya, termasuklah doa pada pagi ni. Tak boleh ke semua, ambil separuh daripadanya. Apa kata Nabi? Nabi sebut dalam doanya, A'udzu billahil azimi, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, wa biwajhil karimi, dengan wajahnya yang maha mulia, wa sultanil qadim, dengan kuasanya yang lampau, minasyaitan, jadi daripada syaitan yang durjana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ya Allah, selawat salam atas Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Allah maghfirli, ya Allah, ampun dosa-dosaku, ya Allah, waftahli abwaaba rahmatika, ya Allah, bukalah kepadaku pintu-pintu rahmatmu dan keberkatan daripadamu. Tuan-tuan, puan-puan semua, hadis ini ada makna yang tersirat. Saya nak cuba kupaskan sedikit, walaupun tak keseluruhan hadisnya, tapi sikit saja. Yang pertama, ini pandangan ulama. Saya cuba semak dalam beberapa kitab lah, ya, dalam beberapa kitab. Tapi kalau nak baca ini memang tidak kesampaian masa yang ada lah, masa tak cukup. Tapi dalam beberapa kitab, termasuklah hadis wasiat yang ada dengan saya, kemudian ada buku yang lain ini saya duk baca, kemudian ada juga buku zikir daripada Imam Ibn Qayyim ini, ada kupasan tentang hadis ini, 2-3 perkara. Yang pertama,
Nabi bermula perkataan a'udzu billahil azim. Aku berlindung dengan Allah Tuhan yang Maha Besar. Persoalannya, kenapa Nabi SAW bermula dengan ucapan a'udzu billahil azim? Nak masuk masjid ni, tapi Nabi sebut aku berlindung dengan Allah Tuhan yang Maha Besar. Di sini kata para ulama, menariknya, saya baca, saya buat rumusan ini. Maknanya tuan-tuan, kita sebenarnya bila kita sudah ada perasaan cinta sayang kepada rumah Allah, masjid ini anugerah siapa ni? Allah. Bukan anugerah manusia tu imam pengurusi masjid kepada kita, tidak. Bila puan-puan ada kecintaan nak datang ke Masjid An-Nur Yaji 4, nak datang Masjid Al-Falah Yaji 9, nak datang ke Masjid Negeri Shah Alam, nak datang ke Masjid sekian-sekian lah lokasi kita berada, kecintaan nama itu siapa punya ni? Allah yang campak, bukan manusia yang campak. Walaupun mungkin orang kata saya seronoklah Masjid Al-Falah tu, sebab apa? Ekonnya banyak, kemudian seronok, kapet pun baru, binaan pun selesa. Mungkin dia kata macam tu. Saya suka pergi Masjid Negeri Shah Alam sebab apa? Dia punya suasana tenang, aman, damai, lepas tu suasana udara pun cantik. Mungkin ada, tetapi itu bukan segala-galanya. Kalau sekali kita seronok dengan masjid kerana cantik, dia bertahan 2 minggu je. Kali kelima datang mereka 6 tak mari dah. Selama mana saya bertahan dengan cantiknya? Kali pertama datang kerana cantik, 2 kerana nampak selesa, ketiga akhirnya hari kelima royup. Yang kelima sebab apa? Dia hanya datang kerana suasana cantik. Tuan-tuan pergi Masjid Sendayan, contoh Seri Sendayan, dah buat lawatan, dah pergi, nak pergi kali kedua, yalah jauh Ustaz. Kalaupun dekat dengan, mungkin kita menikmati cantik seronok itu pada kali pertama 2, 3 je. Tapi ingat, bila Allah campak dalam hati kita seronok pada masjid, kita tak kira masjid besar kecil, kita seronok nak hadir. Kenapa? Kerana Allah yang campak dalam hati kita keinginan kemauan ke masjid. Ini hidayah namanya. Satu ada orang minta maaf ya, ini live ini. Ada orang kadang-kadang masjid dengan rumahnya bukan 1 kilometer, 1 meter, 100 meter sebelah masjid, pagar masjid, pagar rumah dia. Arti dengar tu Imam Bedeham berdengar rapat sangat, tetapi subhanallahil azim, ada yang tak datang, ada yang tidak hadir, tak sampai, sebab ia adalah hidayah Allah campak dalam hati nurani kita. Lepas tu ada orang yang jauh 2 kilometer, tapi maghrib, isya, subuh, asar sampai 2 kilometer, dia jauh lah juga. Jalan kaki kita sampai dengan mudah, sampai tapi letih lah 2 kilometer dengan kereta, tapi sampai. So apa? Keterikatan dia dengan rumah Allah kerana hidayah Allah. Yang 1 meter tak sampai-sampai, sampai juga mayat ketika dia mati, sampai ya. Kenapa? Minta maaf tuan-tuan, ini adalah hidayah Allah Azza wa Jalla. Itulah bila puan-puan ada kecenderungan, keseronokan ke masjid, cukuplah dengan ucapan alhamdulillah ya Allah, Engkau sayang padaku ya Allah, Engkau lekatkan hatiku dengan rumahmu ya Allah, sehingga kita merasakan bahawa kalau tak ke masjid bila azan berkumandang, kita rasa macam satu dosa, bebanan dosa. So apa? Azan dengar tapi tak ke masjid, azan kedengaran tapi tak sampai-sampai. Tak boleh tuan-tuan ya. Bila sebut macam ni, sebab saya nak ikatkan bahawa ini adalah rezeki Allah Azza wa Jalla. Satu Nabi sebut a'udzu billahi apa? Aku, seolah Nabi sebut macam ni, seolahnya terjemahnya aku berlindung ya Allah, seolah Nabi sebut dalam hati baginda kepada kita sebagai umat baginda, jangan ya Allah Engkau halang aku ke masjid. A'udzu billahi, aku minta Engkau ya Allah dengan kuasa-Mu ya Allah, berlindung daripada-Mu ya Allah dengan kuasa-Mu supaya aku tak terhalang. Rindu. Satulah dalam peristiwa Nabi SAW. Ini cerita tuan-tuan, saya nak menangis, minta maaf lah saya menangis, minta maaf awal lagi.
Betul. Ketika hari-hari akhir Nabi sedang wafat, Nabi tak lagi mampu untuk imamkan sembahyang berjemaah. Nabi tak larat nak bangkit. Nabi hanya selakkan ke langsir daripada rumah bilik Aisyah. Nabi minta supaya Abu Bakar imamkan salat. Tuan-tuan, Nabi menangis sebab Nabi dalam hidup baginda salam tak pernah tinggal mengimamkan salat dan sembahyang berjemaah. Melekat baginda malam siang dengan berjemaah imamkan salat di Masjid Nabawi yang sebelah rumah baginda. Tapi hari-hari akhir baginda sallam, Nabi tak larat nak bangkit. Sehingga Nabi salak ke langsir, Nabi kata, "Ya Aisyah, beritahu kepada ayah kamu, ya Ummus Salah, imamkan sembahyang." Nabi menangis sampai Aisyah kata, "Aku tengok Nabi air mata bertitik, jatuh air mata Nabi." Sebab Nabi dah rasa tak larat sangat dah nak memimpin solatnya. Nabi solat di tempat dia baginda sakit. Kata Aisyah, aku tengok wajah Nabi. Ini yang disebut dalam cerita ni. Sehingga Aisyah kata, aku tengok air mata Nabi jatuh setitik. Kerana Nabi rindu nak imamkan solat. Tuan-tuan, saya bercakap untuk saya bercakap untuk kita semua. Hari ini kalau kita rumah dekat masjid, sang suami ke anak kita contohnya, saya bercakap untuk saya, keluarga saya ada keluarga. Tapi bila datang azan berkumandang, kita tak rasa satu panggilan Allah kepada kita. Azan berkumandang, asar, zuhur, maghrib, isyak, kita rasa apa? Santai di rumah, bersembang, bercakap, duduk rehat, tak kisah kumandang. Di mana kita dengan agama ini, tuan-tuan? Yang panggil bukan Bilal. Saya sering sebut kepada tuan-tuan puan semua, di mana pun saya pergi, lokasi saya pergi ceramah-ceramah, hakikatnya kalau azan berkumandang, bukan Bilal panggil, tapi siapa panggil? Allah yang panggil. Bila alunkan azan je, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alunan itu Bilal yang alun, tapi Allah yang panggil kita. Tugas Bilal, ia alunkan azan. Dia masuk asar dia tugas dia. Maghrib dia kena alunkan, itu tugas dia. Tapi yang panggil siapa? Allah. Hei manusia, Allah maha besar sekarang ni. Kerja dunia kecil, berehat kecil, tidur kecil, yang besar aku sekarang ni. Hayya ala salat, mari salat, mari sembahyang, mari salat, datang ke masjid ni, datang ke surau ni, ini rumah aku. Yang panggil Allah. Bila alunkan kalimah. Tapi kalau ada kalangan kita yang buat tak tahu, buat tak erti, seolah-olahnya kita tak kisah panggilan Allah. Ini falsafah penting. Sebab saya nak ikatkan supaya kita ingat Nabi menangis. Padahal Nabi memang tak mampu nak imamkan sembahyang, tapi Nabi tertekan. Hinggalah Nabi dah merasakan penghujung hidup baginda. Dan betul, itulah saat Nabi terakhir. Apa masa Nabi meninggal dunia selama-lamanya. Tuan-tuan, kita buatlah cerita ni, kalau kita nak buka lembaran cerita panjang lagi cerita Nabi ni. Satulah tuan-tuan semua, puan-puan semua, ini rezeki. Bila Allah campak dalam hati kita kecintaan manusia, itu rezeki. Ini bukan panggilan Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, bukan penazir masjid kepada kita. Bukan mereka campakkan rasa itu kepada kita. Tak. Ini Allah punya hidayah kepada kita. Batu pertahankanlah. Dan munasabah lagi lah kalau tengok dalam Nabi Sallam, Nabi sebut kepada kita. Sampai Nabi sebut siapa yang biasa ke masjid, jaga langkah ke masjid dan hadir ke masjid. Nabi kata apa? Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fa ashhidu lahu bil iman. Hadis daripada Imam Tirmizi, dalam 40 ada Nabi sebut dalam hadis sahih. Hadis sahih. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida, siapa-siapa kalangan kamu yang biasa ke masjid, langkah ke masjid kakinya, malam, siang, pagi, petang, persaksikan ada iman di dadanya. Nabi kata apa? Ada iman dalam hatinya. Buktinya, dia melangkah sentiasa ke masjid. Ya'tad ini membiasakan langkah-langkah ke masjid malam, siang. Iman ada dalam hatinya, kata Rasulullah. Nabi kaitkan ke masjid dengan iman.
Nabi kaitkan orang masjid dengan iman. Maknanya, bila jiwa tak melekat dengan rumah Allah, iman kita seolah macam tak ada, walau kita Muslim. Tuan-tuan, puan-puan semua, ini rezeki Allah. Sebab tu Nabi SAW bila sebut a'udzu, soalan Nabi merayu pada Allah, janganlah dengan nikmat yang Allah beri ini aku melindung, jangan lagi Allah engkau seolah menyekat aku daripada hadir ke rumahmu. Jadi doa ni tuan-tuan nampak simple, tapi ulama bincang ni daripada kita baca, soal Nabi merayu kepada Allah, meratap di atas nama ya Allah aku mau berlindung denganmu daripada benda-benda yang mencacatkan, tak cinta, tak sayang ke masjid dan seumpamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sebut a'udzu billahil azimi wajhil karim. Nabi sebut dalam perkataan mengangkat kedudukan Allah Azza wa Jalla, biwajhil karim. Terjemah apa tuan-puan? Cuba tengok dalam buku tu, wajahnya yang maha mulia. Dia nas-nas hadis ni, kalau kita buka dalam tafsir ulama, panjang cerita sebenarnya. Batu ilmu ni tuan-tuan tidak ada sudahnya. Pengajian ni tak ada sudahnya. Bila kita baca, kita faham, kita kaji, kita semak, kita belik, banyak kita akan dapat ilmu ni. Banyak cerita di sebalik hadis Nabi. Nabi kata apa? Wa bi wajhil karim, wajah Allah yang cukup indah lagi mulia. Bila kita ke masjid, kita menghadap siapa? Menghadap Allah. Masjid lokasi menghadap dia. Apatah lagi solat-solat kita tunaikan, yang fardu, yang sunat bersama. Bila kita ke masjid, apa tujuan kita? Menghadap Allah. Hatta kalau kita tak semayang pun ke masjid, datang kita mengaji sekarang ni, duduk dalam keadaan macam ni, mungkin di atas jadah ke, atas kapet, atas kursi ke, kita sedang menghadap siapa ni? Menghadap Allah juga waktu tak solat. Kalau kita sedang berada di lokasi menghadap Tuhan, di rumah dia. Walaupun tak solat sekarang, kita tak solat, kita sedang mengaji, tapi kita sedang menghadap wajah Allah Azza. Apalagi kita angkat takbir sembahyang zuhur, biasa, maghrib, sesunat, ba'da qabliyah, sembahyang duha. Apalagi sebab lokasi rumah Allah ni untuk menghadap dia. Datang kita mengaji duha ke menghadap dia, dan bila menghadap Allah ni, makna kita menghadap Allah yang maha mulia wajahnya. Wa bi wajhil karim, kata Nabi, wajah engkau yang paling mulia ya Allah. Nak kaitkan kehadiran ke masjid, kita sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah puan-puan, daripada solatnya kita, sama ada sunat ke fardu, termasuk kita mengaji ini, kita sedang menghadap wajah Allah Azza wa Jalla. Nak mencari apa? Kemuliaan, keselamatan, kerahmatan, keredaan, keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Duduknya kita mengaji 1 jam, 2 jam, nak cari apa? Kerahmatan, keselesaan, kebaikan, kemuliaan, kebahagiaan dan keimanan kepada Allah. Datang kita menghadap Allah dengan solat qiyam, tahajud, duha, ba'diyah, qabliyah, termasuk sunat-sunat yang lain, termasuklah fardu. Apa tujuan? Nak mencari kemuliaan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Nabi, a'udzu billahil azimi biwajhil karim, ada bersebut kepada Allah, aku datang padamu ya Allah, minta aku dekat dengan masjid, dan aku nak menghadap wajahmu yang mulia. Tuan-tuan, puan-puan semua, saya cuba bawa cerita ni agak panjang. Saya sebenarnya, bila saya baca awal, saya cuba semak kaji, saya tak boleh nak berganjak cepat, sebab saya nampak di sebalik bicara ini ada benda-benda kita nak kena beri tafsiran, terjemahan yang boleh kita faham. Sebab kita nak bawa cerita ini ke dalam hidup. Kita nak bawa cerita dalam hidup kita. Kita tak nak kita mengaji saja kemudian selesai habis. Tak, kita nak bawa dalam hidup kita. Kecintaan kepada rumah Allah, cintakan masjid, rindukan masjid, melekat masjid ini adalah satu kemenangan. Dunia sampai di hari akhirat. Dunia dapat ilmu, dapat rahmat, kebahagiaan. Di akhirat apa? Apa kesan pada masjid di akhirat, tuan-puan? Allah akan pelihara kita di bawah naungan arash. Di hari orang sesak, gagak gempita, kita tenang. Orang meratap, melaung, berteriak, kita bahagia. Sebab kesan pada masjid.
Apa hujahnya Ustaz? Ada hujah. Buka dalam hadis daripada Bukhari Muslim, Nabi kata apa? Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang Allah akan pelihara mereka di padang mahsyar, di bawah naungan arasy Allah. Dalam bahasa mudahnya, Allah pelihara kita sampai kita tak rasa susah hati, tak sesak, tak gerak gempita, tak menangis, tak melolong kita. Tenang. Siapa 7 golongan ini? Salah satu siapa? Salah satu kata Nabi, orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang ni masa hidup dahulu hatinya melekat dengan masjid. 7 ni banyak. Al-Imamul Adil, pemimpin adil, sampai kepada yang ke-7. Nabi kata apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang lelaki perempuan sama saja yang masa hidup dahulu melekat, mu'allaq ni melekat dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Jadi apa buktinya? Macam sekarang kita datang mengaji duha, datang berjemaah, datang berduha ke masjid. Duha kita berjaqabliyah, kita di masjid. Contoh ini tuan-tuan, tanda yang kita akan beroleh kemenangan di hari akhirat. Jangan bimbang. Petanda-petanda ini bermula sekarang. Jadi kalau kita dalam keadaan Allah rezekikan masjid yang hampir, yang dekat, tiba-tiba tak sampai, ini mengecewakan. Mengecewakan kita. Mengecewakan kita. Bukan sekarang, non di alam sana nanti. Kita takut bisa daripada masyar, masjid hujah dengan kita. Kamu dengan masjid tak jauh mana, setengah kilometer tak sampai, 200 meter je, tak pernah sampai. Kita bimbang masjid berhujah. So masjid ini rumah Allah. Rumah Allah ni maknanya cukup kemuliaan dan kehebatannya. Baik. Kemudiannya Nabi sebut wasultanihil qadim minasyaitanir rajim. Ini lagi satu perkataan menarik. Nabi berdoa kepada Allah supaya dijauhkan daripada gangguan syaitan yang durjana. Sebab tuan-tuan, sebab dalam hidup ini yang boleh menghalang kita untuk ke masjid siapa? Bukan Tok Bilal, Tok Imam, Tok Siap. Yang halang kita untuk sampai sini ialah syaitan yang duduk sesatkan kita malam siang. Tak payah pergi. Tu azan maghrib betul, tapi hujan tu, kedah hujan, demam kamu nanti. Syaitan hasut kita dengan sebab hujan tu pun tak payah pergi. Sementara yang dia biasa pergi tu, yang tak pergi lagi, tak pernah pergi, lagilah hujan pun tak pergi. Tak hujan pun tak pergi, hujan pun tak pergi. Jadi kekuatan yang datang ialah syaitan. Waktu menghalang kita masjid, bukan orang lain. Tak tahulah saya, kalau ada Tok Imam yang halang, tak payah bagi masjid, aku seorang je. Teruk benar Tok Imam macam tu, dia seorang nak bagi. Pasti bila nama imam, dia ajak orang ramai, jom. Nama nazir, dia akan buka ruang untuk datang masjid beramai-ramai. Tapi yang duk halang kita ialah syaitan yang durjana. Berlaku satu peristiwa. Ini di antara satu kisah daripada kisah ulama-ulama silam kita. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, dia cerita tentang satu cerita berlaku kepada orang alim pada zaman itu. Tapi yang cerita Imam Hasan Al-Basri, bukan dia, orang lain. Di mana orang ni, orang alim ni, memang dia dengan masjid tak pernah tinggal. Maknanya dia dalam keadaan hadir, datang malam sampai petang, bahkan masa bagi masjid. Satu hari dia dalam keadaan sakit. Alim ini dia sakit. Bila sakit, fahamlah kan, kekuatan hilang untuk berjalan juga ke masjid. Dia sakit tuan-tuan, payah nak ke masjid. Kalau sakit lutut, sakit kaki contohnya, payah. Tapi orang alim ini, dia dah jadi orang masjid, memang dia kaki masjid malam siang, dia redah juga dengan kekuatan, dengan kesakitan dia. Dia redah. Mau dia pergi juga sampai di satu jalan, fitarik, disebut riwayat ni, tengah jalan ada satu makhluk muncul. Tapi dia tahu ini bukan manusia. Orang alim ni, sebab dia tahu sangat. Itu kealiman dia lah. Dia tahu ada makhluk ini yang bukan manusia. Ini adalah dalam rupa manusia tapi syaitan. Lalu laki-laki tanya kepada alim ini, kamu nak ke mana? Kata laki ni, aku nak bersolat di masjid. Cerita zaman dulu, mungkin dalam suasana zaman dulu tak adalah kenderaan apa macam sekarang ni. Berjalan kaki, rendah
kepada matahari dan semua. Ia sakit lelaki ni, alim ni. Bila lelaki itu berkata, kamu nak ke mana? Ali jawab, aku nak ke masjid beribadat. Lalu kata laki-laki dalam rupa laki-laki tapi bukan manusia, syaitan, dia kata, tidakkah kamu dikhabarkan sakit? Dia buat berita, tidak kamu dikhabarkan sakit? Lalu kata si alim tadi, ya, yang sakit fizikal aku, tapi hati aku, hati yang hidup. Dijawab macam tu. Yang sakit fizikal, memang aku sakit, tapi hati aku hidup kerana Allah. Bila si alim jawab macam tu, yang sakit fizikal tapi hati aku hidup, tak pernah mati, tak pernah sakit, bercahaya memanjang hati ni, laki-laki tadi pun melarikan diri, makna dia pergi. Kata si alim ni, zaka syaitan yudulluni wa yudullun nas. Itulah syaitan nak jadikan aku ni rosak, sesat, masuk orang lain. Cerita ini dikatakan, disebutkan oleh Imam Sabasri, menunjuk kepada kita bahawa syaitan akan goda. Jadi orang yang tak sakit lagi-lagi goda, yang sakit dia goda juga, tapi dia gagal, dia rupa salah orang, dia pergi bertemu orang alim. Jadi orang jawab, yang sakit fizikal tapi hati aku tak pernah sakit, hati aku ni beriman sentiasa. Lalu kata riwayatnya, orang tu pun laikan diri, dikatakan syaitan. Tuan-tuan, puan-puan semua, kita dalam ujian hidup ini banyak sebenarnya. Sebab tu kita bila ada di sana ransangan-ransangan yang dia kita tak ke masjid cara mudah, ada alasan, itu maknanya syaitan sedang ganggu kita. Jangan salahkan orang lain lah. Ni kadang-kadang kita ni salahkan orang, kenapa tak masjid? Tak ada ceramah. Kenapa tak masjid? Tak selesa kipas, tak tukar. Kenapa tak masjid? Kerana kapet pun dah ingat 10 tahun lebih, letak kepala cium macam-macam. Alasan je. Datanglah. Sebenarnya yang tak datang kenapa? Syaitan duk ganggu awak tu. Tak payah pergi. Tapi ada orang cari alasan. Tak masjid kenapa? Tak seronok lah. Sembahyang saja tak ada ceramah, padahal ceramah dia tak boleh juga. Jadi kadang-kadang ada orang macam tu. Ni macam KP-KP lah tak. Bila masjid tutup, komentar dalam FB tu macam-macam. Penuh. Kenapa masjid tutup? Kenapa tutup? Ini tempat tutup. Ini tempat berkat ibadat. Buka elok-elok lepas PKP. Yang komen, kalau beruyuk tak beruyuk juga. Ya? Ini komen dia. Bukan berlaku sebenarnya, berlaku dekat-dekat Nigeria. Ya? Tanzania belah sana. Jadi kadang-kadang kita ini kena ingat, kita punya kejahatan adalah syaitan itu sendiri yang menghasut. Dan bila syaitan boleh hasut kita, akhirnya jiwa kita tak melekat rumah Allah Azza wa Jalla. Itulah kita minta sangat pada Allah Azza wa Jalla dengan permohonan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya Allah, berlindung pada syaitan yang durjana, yang sakit. Baik tuan-tuan, jadi kesimpulan untuk peringkat ini, kita ambil dulu doa supaya tak terlepas pada pagi ini. Kesimpulannya, ambil dulu puan-puan doa terakhir itu, apa dia? Allah maghfirli dhunubi waftah li abwab rahmatika. Allah maghfirli dhunubi waftah li abwab rahmatika. Allah maghfirli dhunubi waftah li abwab rahmatika. Pegang dulu. Penafsiran maknanya, ya Allah, ampunkan dosa aku, buka pintu rahmat. Pendetilannya, pada kuliah akan datang, jangan ke mana-mana hingga bertemu kembali insya-Allah. Penting sekarang ini pegang dulu. Pendetilan kemudian. Pegang dulu doa ini sebagai doa untuk kita masuk ke masjid. Doa nak keluar ada. Doa keluar ialah waftahli abwaab Allah maghfir dzunubi waftahli abwaab fadlika. Kalau nak masuk abwaab rahmatika, nak keluar abwaab fadlika. Yang ni tak apa, kita akan bincang nanti. Cuma untuk sementara ni pegang doa dulu. Allah maghfir li dhunubi waftahli abwaab rahmatika. Nak masuk, cuma nak keluar tu tambah sikit belakang, bukan tambah, tukar belakang. Waftahli abwaab fadlika, tu saja. Masuk rahmatika, keluar fadlika, sama doanya. Jadi kesimpulan untuk selesai ini adalah sebagian ajaran Nabi kepada kita. Kita amalkan, mudah-mudahan
berkat hadir ke masjid, hati semakin baik. Berkat hadir ke masjid, ilmu makin bertambah. Berkat hadir ke masjid, hati makin mulia. Berkat hadir ke masjid, nikmat umur kita makin berkat. Berkat hadir ke masjid, hidup kita Allah makin redha. Allah beri keselamatan. Jom sama-sama berikan ruang cukup untuk masjid rumah Allah di mana kita berada. Sekurang-kurangnya dalam hidup ini, saya nak tanam diri saya begini tuan-puan, sama puan-puan juga. Lokasi kita pergi, kita nak melancong, kita nak pergi ke mana, tengok mana masjid kita nak singgah, mana R&R tempat surau kita nak beribadat. Kita balik kampung sekalipun, tengok mana masjid kita nak singgah. Biar ada macam tu. Mudah-mudahan Allah bekalkan kita kekuatan itu dan menjadi bekalan yang abadi, insya-Allah. Hidup dengan masjid dan mati pun bersama dengan masjid, insya-Allah. Bukan maksud mati dalam keadaan mesti di masjid, tidak. Tapi semalam berlaku di Masjid Bandar Seri Putra semalam. Dia ada FB, masjid itu Masjid Dr. Farid sebagai nazir. Saya pun kontak 2-3 kawan. Hamba Allah ni Tuan Haji Latif namanya. Di khabar nama Haji Latif 75 tahun. Dia tak pernah miss Zuhur, Asar, Maghrib. Akhirnya dia salat Isyak semalam, ketika rakaat yang kedua tumbang meninggal dunia. Allahu Akbar. Kita bila dengar cerita tu, hati kita berkata, Allah Maha Kaya. Meninggal tengah sembahyang Isyak, dalam ketika berwuduk, tengah baca Quran dalam salat, dan meninggal di rumah Allah yang penuh berkat. Allah sajalah segala-galanya, kemuliaan manusia. Dalam di viral, kalau buka dalam FB Masjid Seri Putra, Bandar Seri Putra, semalam berlaku. Jadi itulah tuan-puan semua, kita boleh kata apalah, macamlah berlaku kepada almarhum bonda kepada Datuk Abu Hassan Din, almarhum. Dia pun almarhum dah, Harun Din. Bonda dia macam tu juga. Mak kepada almarhum belaka ni, maknya ketika meninggal. Ini Abu Hassan Din dapat Datuk almarhum, sebab cerita dalam forum pada saya, dalam forum kami. Maknya meninggal dalam bulan Ramadan. Meninggal ketika sembahyang apa? Tarawih. Meninggal dalam surau. Subhanallah. Dan malam Jumaat pula. Jadi ini semua rezeki-rezeki yang Allah bila beri pada kita. Mungkin puan-puan pun sama. Satu hari kalau puan ada meninggal di Masjid An-Nur tengah mengaji, mana tahu, Yamin tak lama dah tu. Yamin tak lama dah. Ustaz, ya, jangan bergurau Ustaz ya. Dalam maksudnya ialah, kalau Allah nak pilih kita meninggal tempat berkat, itu satu nikmat, insya-Allah. Ya Allah Tuhan, kami bertemukan insya-Allah 2 minggu akan datang, insya-Allah. Okay, kita sambung lagi. Stop kat situ, kita sambung insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Allahumma arhamna bil iman, rahmatilah kami dengan ilmu, dengan iman. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana, ampunkan dosa-dosa kami, wali walidina, dosa ibu ayah kami, kama rabbauna sighara, bagaimana mereka didik kami semenjak kecil hingga dewasanya kami. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami ini banyak buat dosa kepadamu ya Allah. Faghfir lana, ampunkan dosa kami, wa tarhamna, rahmatilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, kerana Tuhan kami ya Allah yang maha berkuasa dalam semua perkara, semua urusan. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami ya Allah dunia yang bahagia, membahagiakan kami, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala. Wassallallahu alaihi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.